Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir dari Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam slot tafsir. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-14. InsyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan mengenai pentafsiran ayat yang ke-11 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ingatlah, ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu pemberian ketenangan daripada Allah untuk menghilangkan kegusaran kamu. Dan ingatlah ketika Dia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengannya dan menghapuskan gangguan syaitan daripada kamu, dan juga untuk menguatkan hati kamu dan menetapkan tapak pendirian kamu di medan peperangan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan rijza, iaitu kekotoran, dijelaskan maksudnya oleh para ulama sebagai hadas besar yang mewajibkan mandi, kerana sebahagian daripada tentera Islam telah bermimpi basah ketika mereka sedang tidur. Manakala perkataan liyarbit diambil daripada kata dasar rabata yang bermaksud mengikat. Orang yang dalam ketakutan, maka hatinya bergoncang, jantungnya berdebar dan kakinya gemetar. Manakala orang yang dikuatkan hatinya pula, maka hati dan jantungnya bagaikan diikat sehingga kuat dan tidak bergoncang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, secara umumnya, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat yang ke-11 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuatkan para tentera Islam tertidur untuk menghilangkan perasaan takut yang sedang mempengaruhi hati mereka, kerana telah menyaksikan jumlah pihak musuh yang besar dan bersenjata lengkap. Allah menurunkan perasaan mengantuk itu kerana orang yang sedang tidur tidak akan berasa takut apa-apa. Diriwayatkan daripada Imam Al-Baihaqi menerusi kitabnya Dalail Nubuwah bahawa Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu berkata bahawa tiada di antara kami orang yang menaiki kuda pada hari peperangan Badar selain daripada Al-Miqdad, dan aku melihat semua tentera daripada kalangan kami ini tidur, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang solat di bawah sebatang pokok sehingga waktu pagi. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang membersihkan tentera Islam
daripada kekotoran, janabah dan hadas, serta menghilangkan gangguan syaitan. Sehinggalah tiba pada waktu pagi keesokannya, mereka dapat memijakkan kaki di atas tanah yang basah itu dengan mudah. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Munzir bahawa tentera musyrikin Mekah pada mulanya memiliki kelebihan untuk menang dalam peperangan Badar kerana mereka menduduki tempat yang mempunyai sumber air. Sedangkan tentera Islam pula menduduki tempat yang berpasir dan kering kontang. Pada waktu pagi, tentera Islam berasa dahaga dan sebahagian daripada mereka solat dalam keadaan berjunub dan berhadas. Dalam keadaan seperti itu, Allah menurunkan hujan lebat sehingga alur-alur dipenuhi oleh air hujan. Justru tentera Islam dapat menghilangkan dahaga dan menyucikan diri mereka serta dapat berjalan di atas tanah berpasir yang telah dibasahi dengan air hujan. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat yang ke-11 surah Al-Anfal ini, menjelaskan bahawa ayat ini menerangkan 4 faedah yang diperolehi oleh tentera Islam lantaran turunnya hujan sebelum menjelang waktu siang. Iaitu, pertama, tentera Islam dapat membersihkan diri melalui mandi, berwuduk dan bersuci. Apabila badan sudah bersih, maka fikiran pun menjadi lapang dan terbuka. Kedua, hilang segala kekotoran daripada syaitan. Ini kerana apabila keadaan di sekeliling kotor disebabkan kurangnya air, maka bersaranglah pengaruh syaitan di dalam hati. Ketiga, hati menjadi gembira kerana adanya air yang dapat digunakan untuk semua keperluan, sehingga menyebabkan hati tentera Islam menjadi kuat dan bersatu padu. Keempat, tanah berpasir yang merupakan tempat berpijak tentera Islam menjadi keras. Maka hati tentera Islam pun bertambah tekad dan mantap dalam menghadapi tentera musuh. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat yang ke-11 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan mengenai nikmat lain yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tercetusnya peperangan Badar. Sesungguhnya sangat jelas bahawa selepas ayat yang ke-10 sebelum ini yang menyatakan tentang berita turunnya para malaikat untuk menanamkan perasaan tenang dalam hati tentera Islam, maka ketenangan tersebut ditunjukkan dengan nikmat yang diperintahkan untuk diingati, iaitu ketika perasaan mengantuk meliputi tentera Islam sehingga mereka tertidur dan tidak menghiraukan apa-apa pun di sekeliling mereka. Dan mereka juga dapat berehat dari perjalanan yang panjang pada sebelumnya. Allah menghendaki berlakunya perkara demikian sebagai suatu bentuk ketenangan daripadanya. Selain itu, Allah juga menurunkan air hujan daripada langit supaya tentera Islam dapat memenuhi keperluan minuman di padang pasir yang tandus dan dapat menyucikan diri dengan cara berwuduk, mandi wajib atau mandi sunat. Air hujan juga dapat menghilangkan kekotoran yang dilakukan oleh syaitan, iaitu hadas besar atau gangguan syaitan yang menyuntik perasaan ragu-ragu, fikiran negatif, buruk sangka dan sebagainya. Selain itu, air hujan juga dapat menguatkan hati tentera Islam dalam menghadapi pihak musuh, manakala tanah berpasir pula menjadi lebih mantap sehingga dapat memperteguhkan tapak kaki tentera Islam supaya mereka dapat berjalan dengan lebih pantas kerana kaki menjadi mantap di atas tanah berpasir dan tidak akan terbenam. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahawa perasaan mengantuk tidak berlaku atas kehendak manusia dan ia juga sukar untuk dilakukan. Tetapi apabila perasaan mengantuk ini berlaku, maka ia sukar untuk dibendung. Ayat ini menyatakan bahawa perasaan mengantuk yang berlaku tersebut merupakan suatu bentuk ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ia menunjukkan bahawa
berlakunya ketenangan dalaman, iaitu hati menjadi tenang. Ini kerana semakin risau dan takutnya seseorang itu, maka semakin sukar untuk dia mengantuk dan tidur. Ayat ini tidak menyatakan bahawa tentera Islam dikuasai oleh tidur, tetapi yang menguasai mereka ialah perasaan mengantuk. Ini kerana jika mereka tidur nyenyak, maka pihak musuh dapat datang menyerang mereka. Perkara ini menunjukkan bahawa perasaan mengantuk itu tidak menghilangkan sesuatu kecuali keletihan yang menyelubungi tentera Islam. Selain itu, perasaan mengantuk yang berlaku dalam suasana getir dan menimpa ke atas seluruh tentera Islam tersebut membuktikan bahawa ia benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berasa mengantuk dalam khemah baginda. Namun selepas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun sambil tersenyum dan berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Bergembiralah kamu wahai Abu Bakar, kerana malaikat Jibril telah pun datang kepadaku." Kemudian baginda pun keluar dari khemahnya lalu membacakan firman Allah, iaitu ayat yang ke-45 surah Al-Qamar, "Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur." Kemudian mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka akan berundur melarikan diri. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahawa air hujan yang turun tersebut merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana dari satu aspek, air sangat diperlukan di kawasan padang pasir yang tandus, apatah lagi dalam suasana perang. Dari sudut yang lain pula, air hujan tersebut telah mempercepatkan langkah tentera Islam. Ketika itu pasukan tentera musyrikin telah mendahului tentera Islam dan dibimbangi mereka dapat menguasai sumber air yang terletak di Badar. Syaitan pula bertindak untuk menakut-nakutkan pasukan tentera Islam. Tetapi dengan turunnya hujan, maka tanah yang berpasir dan menyulitkan perjalanan tentera Islam itu menjadi keras. Perkara sebaliknya pula berlaku ke atas tentera musyrikin Mekah, di mana tanah yang mereka pijak menjadi lumpur sehingga menyukarkan perjalanan mereka. Demikianlah seperti mana yang dinyatakan dalam banyak riwayat. Manakala ayat menetapkan tapak pendirian kamu di medan perang, wa yusabbita bihil aqdam, adalah tidak semata-mata membawakan pengertian tersebut, tetapi ia juga memberikan maksud memantapkan kedudukan pasukan tentera Islam secara zahir dan batin, serta mengukuhkan pendirian mereka sehingga dapat membela dan mempertahankannya dalam menghadapi segala tentangan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-11 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-11 ini menunjukkan kepada kita bahawa setiap perkara yang berlaku ke atas orang beriman itu adalah kehendak Allah dan sudah pasti ada hikmah dan kebaikannya tersendiri yang hendak diberikan kepada orang beriman, terutamanya para tentera Islam dalam peperangan Badar, iaitu perasaan mengantuk di mana ia dapat mententeramkan hati mereka. Manakala air hujan pula diturunkan supaya orang beriman dapat bersuci dengannya, menghilangkan kekotoran, menguatkan hati dan meneguhkan pendirian. Ayat ke-11 ini juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa ke atas sekalian makhluknya, manakala manusia pula ialah makhluk yang lemah dan perlukan bantuan daripada Allah untuk meneruskan kehidupan mereka di dunia. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, ada di kalangan orang Islam, apabila diberikan nikmat dalam bentuk rezeki, harta, kekayaan, kemewahan dan kesihatan daripada Allah, mereka lupa diri dan tidak mahu bersyukur kepadanya. Bahkan mereka menyalahgunakan nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka ke arah jalan yang salah dan dimurkai Allah, iaitu dengan berbuat dosa, maksiat, kezaliman dan kemungkaran. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan golongan ini melalui firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka nescaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kamu. Tetapi jika kamu kufur, ingkar, maka azab seksaanku amatlah pedih. Begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyebutkan mengenai perkara ini melalui sabdaan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan kedua-duanya, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat waktu lapang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat yang ke-11, pertama, setiap Muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya perlulah menyedari bahawa segala sesuatu yang berlaku ke atas dirinya sudah pasti ada hikmah dan kebaikannya yang tersendiri. Seseorang Muslim juga perlu menerimanya dengan hati yang terbuka, redha dan berserah diri kepada Allah. Kedua, setiap orang Islam hendaklah bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, sama ada nikmat iman dan Islam maupun nikmat kesihatan, rezeki dan harta kekayaan. Orang Islam dilarang untuk berlaku kufur, ingkar di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.